Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam tabaraka wa sallama tasliman kasira amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Tuan-tuan, bapak-bapak sekalian, tidak ada yang tahu melainkan Allah. Maksudnya, tak ada yang tahu yang benar lah melainkan Allah. Jadi mereka yang tak suka Allah, tak suka tahu apa Allah mahu, maka tentulah dia tidak boleh ikut jalan benar. Kalau Allah hantar orang benar macam Nabi, dia tak nak ikut tak? Malah dia kata dia orang tak betul lah. Macam orang-orang kafir Quraisy Mekah, orang benar, yang dia orang pun cakap juga sebelum dia jadi Nabi. Orang alamin, orang yang dipercayai. Tapi bila dia ajak dia orang kepada Allah, jalan benar, ada tak nak. Dia kata pula ini Nabi SAW ni orang tak betul. Sebab itulah jadi orang yang tak betul ni, dia apa pun jadi tak betul. Hantar Nabi pun tak betul, apa pun tak betul, letak dekat gunung pun tak betul, letak dekat bumi tak betul, letak dekat laut pun tak betul, semua tak betul. Sebab keinginan dia tu pada tak betul. Dia nak dunia, benda yang tak betul. Dia tak nak Allah, dia tak nak taat perintah Allah, dia tak nak yang benar lah. Macam Yazid, dia tak nak yang benar, dia ikut aja ni. Betul-betul tak ada. Tandanya bila aku mati, dia pun tinggal kerja ni. Dia takkan buat ni. Rashidi pun begitu. Sebab dia bukan belum orang yang benar. Orang benar ni, dia nak yang benar. Letak gunung nak yang benar, di bumi, di laut, mana-mana. Begitulah orang buruk. Orang buruk ni, dia takkan dapat baik kalau baik datang. Macam Nabi datang, dia tak dapat baik. Orang buruk ke Mekah, yang dapat baik, orang baik juga. Abu Bakar radhiyallahu anhu, sahabat-sahabat yang beriman. Itu orang baik. Dia macam satu orang punya hidung lah. Hidung orang baik ni dia bau baik. Dia ikut yang baik. Tapi kalau hidung orang buruk ni, bau dia yang busuk tu bau lagi. Yang busuk tu dia ikut. Jadi tuan yang melakukan itu, manusia tu kena diri dia jadi baik dulu. Nak jadi baik, dia punya hati mau baik. Hati apa? Apa yang dia percaya, apa dia faham, itu baik. Baru dia jadi orang baik. Selagi dia tak tukar hati tu, apa dia percaya, dia tak jadi orang baik. Datang orang baik pun dia tak jadi baik. Nabi SAW datang, saya pun bukan Nabi, naib Nabi pun tak mau jadi baik. Depan mata dia tak ada jadi baik. Sebab hidung dia tu dah hidup buruk je, busuk. Dia kata wangi, dia ikut tu lah. Jadi manusia ni kalau nak jadi baik, dia tak boleh ikut aja. Mula hati dia mau jadi baik. Macam Rashidi, dia ikut kan, tak boleh jadi baik dia. Sebab hidung dia bau tu. Yazid pun sama, lama ikut, tak jadi baik tak? Jadi kerana perkara pertama dia kena buat, betulkan yakin dia, betulkan kepercayaan dia. Untuk betulkan kepercayaan tu, kepercayaan lama kena keluar. Dia tak nak buat. Dia nak betulkan kepercayaan tu dengan cakap kalimah je.
Jadi kepercayaan yang buruk tu dia kata simpan dalam. Sebab dia masih mau buat yang buruk. Boleh masuk yang baru tu. Tak boleh. Sebab itu tak masuk dekat hati Yazid. Tak masuk dekat hati kepercayaan Rashidi. Sebab dia tak mau buang kepercayaan salah. Dia tak mau buang. Dia nak simpan. Bila dia nak simpan, dia tak nak korban. Dia tak nak taat perintah Allah. Berjihad jalan Allah dengan harta diri kamu. Diri kamu tu dengan harta diri kamu tu, maknanya harta kamu kena korban. Dan diri kamu kena korban. Maknanya diri kamu kalau perlu mati. Macam tu. Yazid boleh. Yazid sedia. Dia tak sedia. Lama baru dia keluar 6 bulan tu. Susah dia nak keluar. Bukan belanja banyak harta pun. Tak ada harta dia ingat dia belanja. Dekat-dekat sini dia keluar. Kuala Lumpur. Betul tak? Rashidi sama. Dia cinta harta tu dia tak mau pun. Dia cakap dengan alasan saya tak ada duit. Lepas tu dia pinjam duit orang lah katanya. Keluar. Orang nampak dia keluar tapi tak pakai duit dia. Duit yang dipinjam tu sampai sekarang dia kata nak bayar, belum bayar lagi. Rashidi ni terkenal dengan orang hutang untuk jalan Allah ni. Dia kata tak payah bayar. Yang saya tahu. Jadi cara macam tu tak boleh. Kepercayaan tu tak boleh keluar. Kepercayaan yang buruk. Yazid telah sampai tahap cinta bini tu melebihi Allah. Tak boleh hilang dengan keluar. Kena cerai. Selagi dia tak sedia buat tu, kepercayaan yang salah tak boleh keluar. Isi saya baik, tak boleh keluar. Isi saya boleh bagi faedah, tu tak boleh keluar. Macam mana keluar? Dia hanya bila kita tak bersama dia lagi lah. Mana tak ada. Nak cinta macam mana? Putus lah. Ibrahim AS tinggalkan anak dia lama lah. Kita pun belajar. Cinta anak tak hilang. Macam mana hilang? Buang anak tu kan. Allah bilang, kau kena penggal leher anak kau. Maksudnya bunuh dia. Tinggalkan dia. Hilangkan dia. Ibrahim AS 3 kali mimpi. Tanya anak dia, aku mimpi. Betul, itu bukan mimpi dari syaitan ayah. Dari Allah. Taatlah. Sesungguhnya aku sabar. Aku boleh. Kau sembelih aku. Anak dia pun faham. Kenapa Allah buat begitu? Bila Ibrahim AS taat, maknanya dia tak cinta anak dia. Cinta tu kalau ada pun hilang. Sebab dia dah melebihi, meletakkan perintah Allah lebih dari anak dia. Dia sedia untuk hilang anak. Tapi Yazid tak sedia. Berkait lagi. Boleh masuk kalimah, tak boleh. Rashidi pun tak sedia. Korban harta dia. Jadi cinta dunia itu takkan hilang. Tak sedia untuk berkorban. Allah beritahu, nak aku beritahu kamu perniagaan, jual beli, yang menyelamat kamu dari azab yang pedih. Berjihad nama dia. Berjihad di jalan Allah. Maknanya berjuang menegakkan agama Allah ni. Mengajak manusia kepada beriman kepada Allah, beriman berasul. Maksudnya mengingatkan manusia supaya beriman, beramal, beriman kepada Allah, Rasul dan beramal. Untuk kerja itu gunakan harta kamu dan diri kamu. Kamunya nafsu tu disembelih.
Keinginan untuk jadi besar tu dibuang. Keinginan untuk jadi ternama tu dibuang. Keinginan untuk diri tu dibuang. Keinginan untuk jadi kaya tu dibuang. Untuk harta kumpul dibuang. Keinginan untuk rumah besar semua dibuang. Semua dibuang. Tu orang tak nak. Dia kata saya nak juga dunia. Jadi dia cakap, kita agama nak. Nak. Tapi dunia nak juga. Itu dia. Juga. Dia hari ni keinginan tu mau betul. Keinginan lain semua tak ada. Tinggal keinginan nak Allah je. Nak menyukakan Allah. Baru orang tu jadi betul. Bila datang Nabi, jadi lagi betul lah. Ada naib Nabi pun jadi betul. Naib Nabi itu perantaraannya sebab Allah nak tunjuk dan bagi tahu dia. Ini jalan betul. Jadi orang yang betul akan ikut. Dan orang betul-betul nak jadi betul akan ikut. Tapi orang yang tak nak jadi betul atau ingin lebih kurang, dia tak boleh jadi. Dia tak boleh ikut. Kenapa tak boleh ikut? Sebab tak betul-betul nak jadi kekasih Allah. Tak betul-betul sangat. Separuh hati. Hanzalah datang sini sebab dia tak ada tempat lagi. Dia kerja dunia. Apa yang dia boleh dengan result SPM dia tu, masuk universiti, kolej pun tak boleh. Masuk kolej bapak dia, tiba-tiba bagi kertas saja. Boleh lah yang tu. Nah, dia tak boleh macam tu. Dia mesti hanya, saya walau saya ada dunia ditawar pada saya tolak. Saya nak ni. Saya dunia ada, saya tolak. Ditawar kat saya, ditolak. Nabi matahari kau bagi. Bulan, aku tolak. Aku tak nak. Aku nak Allah. Aku nak buat kerja dakwah. Aku takkan berhenti. Macam tu lah. Itu betul orang nak Allah. Orang mahu Allah. Tak kira, saya mati boleh. Tapi hari ni orang semua boleh mati. Siapa yang Abdal kata, saya mati boleh. Saya lawan. Kamu nak bubarkan parlimen? Saya bubar, minta bubar parlimen. Kamu nak ambil kawasan saya ni dengan cari orang lompat parti? Kata siapa yang Abdal, aku mesti lawan. Walau aku mati. Tengok. Itu adalah. Tapi kalau untuk buat kerja dakwah ni, tak ada. Baru aku cakap buat kerja dakwah ni, cuti mati je pun dah nak takut. Takut dah, tak sedia. Saya kata kita kena buat kerja dakwah ni, bukan saya kata walaupun kita kena mati, kita kena buat je. Itu lagi teruk kan. Buat kerja dakwah ni, istiqamah. Jangan cuti sehingga kita mati. Macam tu maknanya. Pun takut. Kamu cakap mati. Macam mana saya nak mati? Yang saya suka dunia. Saya takut mati. Ni sesat ni pakai cuti mati je. Cina takut apa kata mati? Cina. Dia sebab pun takut mati. Takut cakap mati. Sebab cinta dunia lah. Orang cinta dunia ni takut mati. Sebut mati dia takut lah. Samad takut mati tak? Takut. Yazid? Tak. Takut mati tak? Kenapa kamu takut mati? Nak duduk kat dunia ni lah. Kamu takut mati sebab nak tinggal kat dunia ni kan? Kenapa nak tinggal kat dunia ni? Cinta lah. Jadi orang yang cinta Allah ni tak takut mati. Dia tak takut mati. Malah kalau Allah, dia kata, ya Allah, kalau kau mau aku hidup lama sini, jangan buat aku untuk kumpul dunia ni.
Buat aku untuk sukakan kau. Itu je aku nak hidup kat dunia. Lain tak ada aku nak seronok kat dunia, tak ada. Itu baru ahlullah. Sengahnya kata aku nak mati lah ya. Aku dah tak sedia nak duduk susah kat dunia ni. Atau satu orang, saya nak hidup ya Allah hanya satu sebab, nak sukakan kau. Yang mana aku takkan dapat buat ni bila aku dah mati. Sebab kata ahlullah, kalau kat syurga aku dapat bidadari makan, itu aku yang suka. Allah tak suka. Jadi aku tak suka lah nak masuk syurga tu. Aku suka nak sukakan kau ni, duduk dalam dunia. Itu orang yang duduk dalam dunia ni nak sukakan Allah. Dia pun nak panjang umur je, tapi bukan untuk seronok kat dunia. Tandanya kat dunia ni, walau dia diberi depan dia harta, dia tak ambil. Dia diberi kuasa, dia boleh guna tu untuk harta, dia tak buat. Macam mereka-mereka yang mahu Allah. Pada dia orang harta benda ni semua bukannya apa orang kata kebaikan, keburukan. Silap sikit je buruk. Tak ada dia mahu harta banyak, dia bagi je kat orang. Tapi Rashidi tak. Kalau dia diberi peluang kuasa, harta dulu. Dia sekarang tak ada peluang dia nak dapat kuasa. Ada peluang dia dapat kuasa. Rashidi nampak gaya. Tapi hati dia bergelora nak dunia. Apa lagi dia beri kuasa jadi pegawai apa kan. Dia gunakanlah kuasa tu. Dia sekarang ni tengok orang buruk, dia orang ni semua rasuah. Ayolah, kau cakap lah kau tak ada peluang. Ni rasuah, Lim Guang Eng rasuah, Mahathir rasuah. Kau cakap lah. Cuba kau ada peluang macam dia. Dengan iman kau tak ada sekarang. Jadi tak usah banyak cerita lah. Ini manusia ni kalau dia buruk, mana benda buruk? Dia tak ada kuasa pun dia buruk, dari kuasa lagi buruk. Itu aja. Ini diri tu, hati. Apa dia yang percaya tu salah. Ini apa yang percaya tu salah. Nampak aja baik penjara sini, bukan baik dia ni. Dia tak diberi peluang, itu aja. Dia baik tak? Cuba tengok. Belum rumah lawa lagi dia. Dia duduk, dia tumpang sekolah kan. Rumah yang dijadikan tadika untuk dia duduk dengan bini dia. Dia tidur sana je kan. Mana tidur sini lagi. Dulu dia tidur sini, bini dia duduk keluar kan. Dia tak diberi peluang kan. Bila peluang ada kau tengok. Ada katil dia tinggal. Akibatnya subuh ada kala dia tidur. Dia tak maghrib dia tak datang salat. Isya tak datang. Tidur pukul 2 katanya balik penat. Bayangkanlah rumah besar. Hanya peluang tak ada. Rashidi ni sebenarnya orang buruk lagi. Bau buruk, bau dunia je. Sekarang bau tapi tak dapat peluang. Tapi cuba dapat. Macam kucing dapat ikan. Takkan lepas tu. Jadi sebenarnya Rashidi ni diri dia tak betul lagi. Outwardly, secara luar, dia buat kerja dakwah. Sebab dia tak ada peluang nak buat kerja dunia yang hebat dah. Kalau ada tinggal. Jadi bolehkah kita anggap dia orang baik? Dia bukan orang baik. Sebab hati tu, apa dia percaya tu tak hilang. Bahawa dunia ni bagi faedah tak hilang. Tak ada dunia bagi mudarat tak hilang. Dalam hati Rashidi hingga ke hari ni. Dah lama buat kerja dakwah. Saya pun ingat dia cakap ya. Tak ada bagi faedah, bahaya, manfaat melainkan Allah. Saya hasil ada Rashidi. Tapi tak masuk. Dia dua adik-beradik. Abang dia cikgu. Dia katanya boleh dapat cikgu STPM 2 kali, 3 kali. Boleh apply guru tapi dia tak mau. Dua adik-beradik ni dua-dua cinta dunia.
Bila mak dia meninggal ada tanah, dua beradik ni daripada dulu tak baik. Bila tinggal tanah ni, abang dia pun bergaduh juga dengan dia. Bergaduh 2 orang. Belum 8 orang tu. Tuan-tuan bapak dia, orang tak nak dunia ni, nak Allah ni, dia tak ada gaduh tuan. Dengan siapa pun tak ada. Sebab tak ada siapa nak Allah. Orang yang bergaduh ni, orang semua nak dunia. Walaupun dia nampak baik. Rashidi kata dia baik. Kau baik, kenapa kau gaduh? Bagilah kat semua kat dia. Nak Rashidi bagi. Bagi semua tanah mak dia pada abang dia. Nak bagi? Tak nak bagi. Ha. Sebab apa? Dia nak dunia. Bila nak, dia gaduh. Abang saya tak ada ambil tanggungjawab langsung tentang tanah. Abang dia tak berapa ni lah. Dia turut Rashidi kerja. Dia nak tanah je, kerja tak nak. Rashidi pun tak boleh tak nak bagi dia. Dia akan saman dia nanti. 2 anak, mestilah 2 tu je lah dibagi kan. Rashidi nak dunia. Kalau dia dah beriman, dah lama ikut ni, dia dah nak Allah, dia tak ada gaduh. Abang nak ambil lah. Oh, gembira lah abang dia. Macam kawan kita dulu, pura-pura bagi kat abang dia. Tapi menyesal. Menyesal. Sebab sebenarnya dia nak. Banyak orang ikut pesan yang pura macam nak Allah. Konon tak nak. Tak apalah, abang ambil lah. Tapi menyesal. Saya dulu anak tanah-tanah mak saya, bapak saya, diorang adik-beradik saya, mak saya pun dah bagi-bagikan. Saya pun tak ada tanya pun. Mak nak bagi apa kat saya, tak ada. Jadi, walaupun 8 anak beranak, dia bagi saya juga satu tanah ujung dekat kampung. Dulu lah, saya masih ingat lagi. Saya pernah pergi, 1 ekar. Tanah tu curam. Dia ladang getah, curam. Kalau pergi Menuri tu, naik bukit turun. Saya pernah ikut mak saya, kakak saya juga pergi Menuri, kecil lah. Lepas tu tak ada pergi. Itu tanah sebab tak ada siapa nak tanah tu. Semua nak tanah kampung. Kakak saya, abang saya mau tanah kampung. Abang saya Mion tu mau tanah Tanjung kan. Lepas tu apa jadi, tanah Tanjung tu ada tanda jual beli, tapi tukar nama tak ada. Akhirnya abang saya tu tak ada apa-apa. Nak sangat, saya tak ada nak. Tapi mak saya dah bagi, saya ambil lah. Saya tak ada susah payah. Saya pergi kol kubu tu je, yang mana adik-beradik semua kumpul. Setuju tak ni? Setuju. Tak ada, saya tak setuju. Tapi kerana Allah tentukan saya dapat duit, saya dapat duit. Sebab kerajaan nak buat jalan. Tanah saya yang tak ada berapa berguna sangat, nak pertanian tak boleh, nak apa pun tak boleh. Datang faedah pada saya kan. Rashidi sampai sekarang tak ada faedah. Dapat duit, saya dulu sekejap je. Dengan duit tu saya buat, mak saya pesan suruh Naswa beli rumah. Saya tak nak beli rumah, saya ubah suai rumah saya. 175,000, itu lebih kurang duit tu. Dan saya bagi kat Puan Lina, isteri saya, 10,000. Kerana jasa dia susah payah. Saya tinggalkan dia kadang-kadang keluar dia kerja dakwah. Sebab itu rumah saya sekarang besar. Saya bukan ada kumpul duit untuk rumah besar. Bukan kumpul duit untuk beli rumah, tak ada. Allah bagilah. Tengok. Kereta. Allah bagi juga. Kereta BJJ 2826. Bukan duit saya tu. Ialah duit saya dia bagi kepada saya. Allah buat orang bagi saya. Sign check. Dia kata senang aja hati saya sign check. 60,000. Saya tak ada kumpul duit beli kereta. Sekarang pun saya dapat kereta, saya tak ada beli kereta. Kereta baru ke. Tuan tengok dengan mata tuan. Siapa bagi dunia ni. Jadi daripada semua orang yang ada buat kerja dakwah ni, yang ada rumah besar, kereta besar, saya. Lepas tu kamu kata tak adil macam ni. Macam mana Amir Sab yang tak buat dunia ni, dia dapat dunia. Itulah kamu semua salah percaya.
Yang bagi dunia ni bukan kerja kamu, bukan duit kamu, bukan kamu. Yang bagi dunia ni Allah. Allah bagi dunia orang yang dia nak bagi lah. Ada duit ke tak ada duit ke, nak kumpul ke nak kumpul. Saya tak ada sibuk cari perempuan nak kahwin. Kan? Pergi Pinang je. Last Pinang ni tak boleh, Pinang tu tak boleh. Lama-lama orang kata kahwin dengan anak saya. Orang tu datuk. Saya tak ada batu kakak saya, kau ni mengada nak. Saya tak ada nak kahwin dengan datuk. Dia orang suruh saya sebenarnya. Lepas tu isi saya cantik. Oh, kau ni dia cantik nak kau. Tak ada, aku bilang. Bukannya aku tak cantik lah. Dia yang Allah buat dia. Nak saya. Isteri cantik, rumah besar, kereta besar. Itu baru sikit kata Allah aku bagikan kau. Nasihat aku akan bagi kau lagi. Lepas ni. Rumah lagi besar. Kereta berapa banyak kau nak? Ambil lah. Bukan kereta je. Plane. Private jet. Oh. Mana mungkin satu orang buat kerja ni. Nabi. Buat kerja Nabi. Kumpul duit tak ada. Kerja tak ada. Amir Sa'ad cakap Allah dia ada rumah besar ni. Private jet. Tak masuk akal. Sebab apa kita ada kepercayaan salah? Kepercayaan kita kerja bagi, usaha bagi, bukan. Bagi kita duit, bagi apa kita nak, sedunia ni tak boleh bagi kita. Melainkan Allah. Allah bagi apa pun dapat. Itu tak masuk lagi. Sebab itu saya tak ada buat apa-apa pun. Sekarang. Tapi kamu pula nak menumpang dunia saya nanti. Dapatlah 2-3 ribu gaji. Itu pun kata rendah gaji tu. Tak sedar diri. Tuan-tuan bapa yang mulia, kita hari ni rosak fikiran. Kita ingat kita yang dapatkan dunia ni dengan usaha kita. Apa Yazid ada? Mengiring tak ada. Kenapa tak ada? Allah tak bagi lah. Kenapa Allah tak bagi? Allah tak sayang. Nabi-nabi terdahulu, Nabi Ibrahim, Nabi Sulaiman. Nabi Ibrahim tu kahwin dengan anak raja tu, Siti Sarah tu. Dikahwinkan dia dengan Siti Sarah, anak raja. Mandul lah, tapi Allah saja buat dia mandul. Nak tunjukkan kita peristiwa di mana dia sembelih anak. Nak ajar kita. Perkara tu Allah duga dia sampai tua baru dapat. Supaya sayang tu begitu sekali lah. Dan sayang itulah menghalang manusia dekat dengan Allah. Nabi Ibrahim tak adalah sayang anak dia lebih pada Allah, tak ada. Sikit aja dia. Pun Allah tak mahu sebab dia kekasih Allah SWT. Jadi tuan yang mulia, kita hari ini ada percaya yang salah. Sangat salah, tapi tak nak mengaku. Percaya bahawa dunia ni bagi faedah. Benda selain Allah bagi faedah. Itu sangat salah. Tak ada yang boleh bagi faedah. Bahaya. Kamu cakap ni betul-betul. Bukan main-main dalam kamu buat kerja dakwah. Dan kamu korbankan bila diduga. Benda yang kau nampak faedah tu, kau buang. Kau korban. Belanja dia. Benda yang kau nampak faedah tu, kau tinggalkan. Untuk suka kau. Kerana perintah Allah. Barulah benda-benda yakin salah tu rosak. Yang rosak tu hilang. Baru kamu jadi orang betul. Baru telinga kamu hidu yang betul. Nabi yang betul kamu datang, kamu akan jadi betul. Tapi kalau kamu orang tak betul, Nabi datang pun tak ikut. Macam saya sekarang ajar kamu, tak jadi betul ya. Sebab apa? Ini sebabnya intrinsic factor. Hati kamu, percaya kamu tak betul. Nothing can work to make you become better person. Cannot. Because tak pernah nak buat usaha supaya hati tu, your real self tu, apa yang kamu percaya, apa kamu fikir tu bertukar jadi betul. You can never become betul until and unless kamu tukar. Dan inilah yang dinamakan garments, yang dinamakan pakaian. Pakaian kamu sucikan. Itu dalam surah Mudassir. Pakaian kamu sucikan tu, dalam surah Mudassir tu,
Wahai orang berselimut, bangunlah. Kan? Berselimut ni, ya ayyuhal mudassir berselimut waktu siang. Ya ayyuhal muzammil berselimut waktu malam. Kita kalau waktu malam kita tak payahlah hairan orang tu berselimut kan. Tapi waktu siang berselimut ni jaranglah, tiada je orang berselimut. Maknanya tak buat kerja lah, tidur. Jadi Allah bagi wahai berselimut, bangkut, bangun. Tuhan kamu besarkan. Dia bukan suruh Nabi aja besarkan. Ajak manusia ni kepada Allah. Dan ajak manusia membesarkan Allah. Dan pakaian kamu sucikan. Hati dan fikiran kamu. Iaitulah pakaian kamu. Pakaian kamu telah mau cantik, baru kamu jadi cantik. The real pakaian kamu, the real garment is your belief, hati dan fikiran. Atau hati kamu. Inilah tafsir dia. Okay guys.